Oke, salam dan salam sejahtera. Dan hari ini kita lihat terpapang di media. Anwar Saman Muhyiddin dalam isu apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berulang-ulang dalam kempen beliau di PRU ke-15 dengan berniat jahat memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengatakan bahawa menerima bayaran RM15 juta apabila berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Selangor. Namun perkara ini telah dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di parlimen kita. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin masih ulang-ulang lagi melakukannya di luar untuk kempen beliau. Ini adalah satu perkara yang tidak baik. Sebab itu, apabila saya lihat kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu ini, beliau menegaskan bahawa sebagai ahli politik veteran dan bekas Perdana Menteri, defendant iaitu Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya tahu atau tidak membuat kenyataan umum yang mempunyai kecenderungan untuk mengapi-apikan dan menggalakkan perasaan niat jahat, tidak puas hati atau pemusuhan antara orang dan calon untuk mendorong mana-mana pemilih dan pengundi sebelum, semasa dan selepas pilihan raya. Lebih-lebih lagi apabila kenyataan sedemikian berunsur fitnah dan berniat jahat. Dan di sini saya lihat juga perkara yang sama telah pun dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila menuduh fitnah dan perkataan fitnah melalui ucapannya dalam kempen pilihan raya yang jelas tidak dapat dinafikan melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menegaskan sekali lagi bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak sukar untuk merujuk kepada ataupun mengakses rekod handset parlimen yang tersedia secara umum untuk beliau melakukan kenyataan ataupun sebelum beliau membuat satu dakwaan. Inilah yang menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim saman Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun ambil tindakan undang-undang terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam isu beliau tidak habis-habis berkempen dengan menjual bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima bayaran sebanyak 15 juta. Kalaulah kita lihat sebagai ketua pembangkang yang ada hari ini berdiam diri, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional melakukan kerja seperti ini dengan memfitnah, maka kita lihat sebagai ketua kepada Perikatan Nasional itu, kalau ketua seperti ini apalagi walaon di bawah. Jadi mereka ulang-ulang hal yang memfitnah orang dengan bertujuan untuk mereka mendapat kuasa. Apabila mereka mendapat kuasa, maka perkara-perkara seperti tindakan undang-undang tidak boleh diambil kepada mereka. Jadi mereka terus menggunakan kuasa mereka untuk mereka berada di atas. Tetapi hari ini apabila mereka menjadi pembangkang dan akhirnya disaman seperti ini, padan muka mereka. Ini adalah satu sikap yang kita boleh lihat dalam kepimpinan Perikatan Nasional itu. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin ni sebenarnya beliau tidak bijak, tetapi bijak menipu. Inilah yang kita boleh lihat. Memfitnah dengan kenyataan-kenyataan, dengan pengaruh yang beliau ada untuk meyakinkan pengundi. Yang mana beliau seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Tetapi sebenarnya beliaulah kepalanya. Jadi dalam isu seperti ini kita lihat, apabila diambil tindakan undang-undang, maka nanti mereka kata ini adalah pendakwaan terpilih. Tapi padan muka dah kena saman. Saya harap saman kali ini bagi 100-200 juta biar menjadi pengajaran kepada mereka yang lain. Mereka hari-hari memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini belum menjadi Perdana Menteri, dan mereka membuli Perdana Menteri sebelum ini dengan mengeluarkan fitnah yang begitu banyak demi untuk kelangsungan kuasa masing-masing. So ini adalah ruang yang ada kepada Perdana Menteri yang ada hari ini. Maka ambil tindakan kepada mereka ini supaya tidak ada lagi fitnah berunsur jahat untuk mana-mana pemimpin di akan datang. Sebenarnya sepatutnya mereka-mereka seperti PAS Bersatu ini perlu menggunakan politik idealisme, bukan hari-hari melempar fitnah, hari-hari cuba menjatuhkan kerajaan, hari-hari bagaimana memikirkan untuk tebuk atap. Sepatutnya mereka memikir bagaimana mereka nak memajukan kawasan mereka. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi ahli politik begitu lama, tetapi cara politik Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dengan sosial media yang ada, saya rasa rakyat semakin kenal siapa Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita lihat beliau tidak berani berdepan dengan media secara live. Beliau keluar kenyataan seolah-olah menipu rakyat, yang mana kita boleh nampak sorok sana sorok sini. Ini adalah satu pemimpin yang bukan lagi rakyat mahu hari ini. Rakyat mahu pemimpin yang
terus boleh bercakap di depan dengan rakyat, boleh memahami bahawa kenyataan yang kamu keluarkan ini adalah jelas dan betul. Tetapi kalau Tan Sri Medi Yassin mengeluarkan kenyataan, kita boleh lihat ada something yang beliau selalu sembunyikan. Ini adalah tidak baik. Hari ini rakyat tidak mau pemimpin seperti ini. Jadi harapan Tan Sri Medi Yassin hari ini bersama dengan PAS, mereka nak menang di semua negeri yang ada PRN yang akan datang ini. Jadi mereka rasa bahawa jika mereka berjaya menang di semua kerusi di sini, berjaya memerintah, maka akan tumbang kerajaan yang ada hari ini. Jadi saya harap pengundi-pengundi di 6 buah negeri ini mengambil iktibar bahawa kita perlu memilih kepada pemimpin yang betul. Kita tidak mahu pemimpin yang memfitnah kepada pemimpin yang lain. Seperti mana kita tahu, beliau dah tahu bahawa isu fitnah yang mengatakan 15 juta dibayar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak sepatutnya beliau buat. Tetapi apa yang beliau buat masih lagi. Yang mana kita tahu pada 7 Disember tahun lepas, pejabat Menteri Besar Selangor telah pun menafikan dakwaan Tan Sri Medi Yassin. Yang mana di sini juga kita lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya dibayar simbolik RM 1 sebulan semasa berkhidmat sebagai penasihat. Ini adalah sudah dikeluarkan oleh pejabat Menteri Besar Selangor. Manakala di sidang parlimen, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun menjelaskan. Tetapi Tan Sri Medi Yassin masih lagi berkempen dengan mengeluarkan isu yang sama. Maka kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan, ini adalah wajar. Kerana dah diulang-ulang tetap buat. Ulang-ulang jangan lakukan lagi, dibuat juga. Maka Tan Sri Medi Yassin ini dah kemaruk kuasa yang mana mereka sewaktu kempen PRU ke-15 hanya mengeluarkan ucapan-ucapan fitnah dan propaganda yang mana bermain sentimen perkauman dan agama demi untuk mereka menang. Bayangkan kalau hari ini Tan Sri Medi Yassin menjadi Perdana Menteri. Saya rasa banyak pembohongan-pembohongan politik yang beliau keluarkan. Itu yang saya kata dalam ucapan beliau, kalau kami menang, kami akan sediakan peluang pekerjaan sebanyak 1 juta peluang pekerjaan, dia kata. Dalam ucapan dia sewaktu berkempen. Macam mana Tan Sri Medi Yassin nak menyediakan peluang pekerjaan 1 juta? Sedangkan beliau sendiri waktu jadi Perdana Menteri pelabur lagi. Satu hal lagi, dalam waktu yang sama, dia kata peluang pekerjaan yang berimpak tinggi. Boleh menjana pendapatan lebih 5,000 sebulan. Kepala Bana ada, ingat apa? Singapura pun tak mampu nak lakukan apa yang Tan Sri Medi Yassin dilakukan. Padahal negara Singapura tu dah maju. Jadi bagaimana cerita Tan Sri Medi Yassin ni? Agak-agak lah nak menipu rakyat. Ingat senang ke kita nak buat gaji berimpak tinggi? Peluang pekerjaan 1 juta. Peluang pekerjaan tu mungkin Tan Sri Medi Yassin boleh sediakan. Mungkin peluang pekerjaan untuk tukang kira duit yang telah pun disonglap oleh kerajaan. Oleh mereka sewaktu jadi kerajaan. Jadi kita kira satu-satu tak payah pakai mesin. Jadi ada peluang pekerjaan sebanyak 1 juta yang mana kita kerja kira duit yang disonglap oleh mereka apabila jadi kerajaan tu nanti, dan kita hitung ikat dengan getah letak dekat tepi. Banyak kan? Jadi Perdana Menteri 17 bulan pun akaun bersatu dah ada ratusan juta. Macam mana kalau jadi lagi satu penggal 5 tahun? Saya ingat ada 5-6 bilion dalam akaun bersatu. Apa? Bersatu tu buat bisnes ke? Apa tu kata itulah duit daripada penderma yang menyokong parti. Sekarang ni duit akaun dah dibekukan. Bersatu buktikan kepada rakyat bahawa ada penderma lagi, derma ratusan juta untuk PRN yang ada di 6 buah negeri. Buat akaun lain. Bersatu cari duit, buat akaun lain, tunjukkan kepada rakyat, kamu dapat ratusan juta. Mana penyokong tu? Mana orang yang menyokong kamu sebagai parti Bersatu yang ingin mendorong untuk kamu orang menjadi kerajaan? Buktikan dalam PRN ni. Ada akaun parti banyak. Mana ada pembohong? Itulah Tan Sri Medi Yassin ni di-charge dengan salah guna kuasa. Kau paksa orang masuk duit lah akaun Bersatu. Lepas tu duit tu sepatutnya bagi kepada petani. Kau orang gunakan untuk parti, untuk kempen, untuk kepentingan ahli-ahli politik Bersatu itu. Yang jadi calon tu lah. Ada walaon-walaon tu yang dapat upah daripada tu.
Jadi itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.